Kita kena meraba dia dalam lumpur ni kan, ataupun kita guna kaki untuk merasa. Semua hidup saya yang selama saya ke laut ni pertama kali lah saya tengok saiz dia agak menggalakkan. Molek kau tu ada nampak tiga boleh tapi turun seorang-seorang. Tiga-tiga hampir lemah. Kalau tu Kak Ni memang Kak Ni rasa memang orang kata memang takut sangat memang sebab tiga-tiga lemah. Lepas tu ada adik Kak Ni cepat-cepat terkejung, dia memang selamat adik anak-anak Kak Ni tiga-tiga. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berpanjangan memberi kesan kepada sosioekonomi penduduk negara ini. Namun, lain pula ceritanya di Pantai Siring Merimau Melaka. Bagi penduduk di sini, terutamanya yang bekerja sebagai nelayan, mereka bersyukur kerana dilimpahi rezeki baharu di kala musibah melanda negara. Sejak beberapa bulan lalu, siput kemudi atau nama saintifiknya Atrina zalandika ditemukan dengan banyak di perairan pantai mereka. Siput kemudi juga disebut siput beliung atau siput peha ayam oleh penduduk setempat kerana bentuknya yang seakan-akan mata parang atau peha ayam. Memang pasal siput ni memang orang kata rare lah, jarang ada kan. So bila dia beritahu tu kita orang datang untuk beli untuk makan je lah. Bila dah banyak tu tengok macam boleh buat tambah pendapatan kan. Saya start ambil jual lah. So far ni kita orang jual satu Malaysia lah. Saya nanti balik saya frozen kan. Besok saya post. Alhamdulillah. So far saya rasa saya dah jual dalam dekat 5,000 ekor lah. Daripada asalnya yang mula-mula saya hantar dekat Melaka, jual dekat Melaka. Ambil petang hari yang sama juga kita akan hantar ke rumah-rumah orang kan. Ada sambutan daripada luar negeri. Kawan-kawan yang duduk jauh-jauh kan. Saya test guna courier service tu, dia boleh hantar satu hari dan dia ambil frozen food. Tu yang kita orang start hantar daily tu ada dalam 15 kotak, 20 kotak. So satu hari sampai. Paling jauh saya dah hantar Terengganu, Bukit Kayu Hitam, Kuantan, Penang, Merata lah. Saiz yang agak besar serta bentuk cengkerang yang unik menarik minat orang ramai untuk membeli siput ini. Tujuan asal Bahaman Manaf ke Jeti ialah untuk mendapatkan ikan segar. Namun, apabila pertama kali melihat siput beliung, tanpa berlengah, dia terus membelinya. Selain tertarik dengan bentuk, dia juga ingin mengetahui rasa siput beliung ini. Saya datang memang nak tengok ada jual ikan ke apa ke. Ini jumpa ni tak pernah jumpa ni. Pertama kali jumpa ni. Tu saya nak beli ni. Nak merasa, selalu saya merasa mentarang yang pergi dekat Kuala Selangor kan. Ini ada benda ni tak pernah jumpa. Nak rasa pula ni. Tatkala air mulai surut, inilah masa terbaik bagi pencari siput beliung seperti Muhammad Irfan Budin untuk turun ke laut. Dia sebelum ini mencari rezeki dengan menjual nasi lemak kukus berlauk di pasar malam sekitar Melimau. Namun, penutupan pasar malam sebagai sebahagian langkah mencegah penularan pandemik COVID-19 telah memaksa bapa 4 orang anak ini dan beberapa rakan berhijrah kerjaya ke laut untuk mencari punca rezeki baharu. Sejak bulan Mei lalu, siput beliung mula muncul dengan banyaknya di bahagian berlumpur pantai berkenaan. Namun kawasan itu terletak kira-kira 100 meter jaraknya dari pantai. Bot terpaksa digunakan bagi memudahkan perjalanan. Misi Irfan dan rakan-rakannya pada hari ini adalah untuk mendapatkan 900 keping beliung. Berbekal kantong plastik yang diikat pada pelampung, Irfan turun ke laut. Sejak 3 bulan lalu, kawasan ini mula menjadi medan rezeki buat keluarga masing-masing.
Walaupun kedalaman air laut di kawasan pencarian hanya pada paras lutut, kerja mencari beliung bukan suatu yang mudah. Selain keadaan air laut yang keruh, siput beliung juga tertimbus di dalam lumpur. Dengan hanya menggunakan tangan, Irfan perlu meraba-raba di bawah lumpur. Apabila telahan objek yang dipegang itu beliung, dia menariknya keluar perlahan-lahan. Proses ini perlu dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Sekiranya tersilap langkah, cengkerang beliung yang nipis dan tajam boleh mendatangkan kecederaan pada dirinya. Cik, bahaya. Nak bagi abang ni boya. Setiap beliung yang dibawa keluar akan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam tong plastik. Namun ada kalanya cengkerang siput beliung yang ditemui menghampakan. Alhamdulillah. Wah, hari ni semua dekat-dekat lah. Mengingat kembali kenapa dia memutuskan untuk mencari beliung, Irfan menyatakan dia hampir menggantung bendera putih selepas berdepan masalah kewangan. Namun, fenomena lambakan beliung di situ telah memberi sinar baharu dalam hidupnya. Tak buat kerja, tak ada kerja kat rumah. Tumpung pergi ke pantai. Kebetulan nak beli udang, langgai. Kan? Sahabat kita orang pula. Ni lah, bagi tahu dia terjumpa siput kemudi ni kan, siput beliung ni dekat kawasan sini. Kan? Mungkin boleh menjanakan income kan. Dapatlah sikit, boleh buat jual. Itu dah permulaannya kita orang datang ke sini. Terkejar, tak sangka ada juga siput beliung. Yang pasti, hijrah yang dilakukannya tidak sia-sia. Berkat usaha mencari beliung, Irfan bersyukur keluarganya kini mampu kembali hidup selesa. Dan hari ini, dalam tempoh kurang 3 jam, Irfan dan rakan-rakannya berjaya memperolehi sejumlah tempahan daripada pelanggan. Selalu kebanyakan tak macam ni. Hari ni alhamdulillah kan, tak tahu dia mungkin faktor air pasang surut selalu tak banyak. Memang jarang kita orang nak jumpa pun, kadang-kadang jauh-jauh jarak dia. Hari ni? Alhamdulillah. Semua dekat-dekat dah, di sebelah-sebelah je. Mungkin dia timbul. Sebelum mungkin dekat dalam tanah kan. Selalu saya nak pergi mencari dia jauh-jauh, baru jumpa seekor. Alhamdulillah hari ni ada timbul. Itulah rezeki di laut. Bagi nelayan, kehadiran siput beliung ibarat rezeki tambahan buat mereka. Menurut mereka, spesies siput berkenaan sudah agak lama tidak muncul di sekitar perairan pantai ini. Malah, jika ada pun, saiz dan bilangannya tidak sebanyak atau sebesar sekarang. Tambahan pula, permintaan pelanggan terhadap siput beliung agak tinggi. Beliung ni semua hidup saya yang selama saya ke laut ni pertama kali lah saya tengok saiz dia agak menggalakkan. Dan sebelum ni pun memang dalam masa 10 tahun ni memang tak pernah pun saya turun. Tapi setelah jumpa saiz dia memang saiz, orang cakap saiz mata. Itu yang agak dalam sebulan 2 ni kami turun mencari lah. Sekarang dah lebih daripada besar-besar tapak tangan ke atas lah. Agak sesuai lah untuk kita tuai. Dia memang kawasan dia daripada sekitar Pulau Peringgi tu hinggalah ke jeti Pulau Besar Anjung Batu tu. Memang kawasan dia lah. Dia memang struktur dia punya pasir, lumpur dia tu memang sesuai untuk kehidupan beliau. Selain teknik mencari siput yang betul, faktor keselamatan juga perlu diambil kira. Walaupun berada di laut cetek dan terbuka, pencari siput tetap berdepan risiko disengat haiwan berbisa. Kita kena meraba dia. Meraba dalam lumpur ni kan. Ataupun kita guna kaki untuk merasa. Sebab dia duduk dekat dalam lumpur. Dia akan keluar cengkerang dia pun separuh daripada lumpur kan. Sebab tu kita dapat rasa.
Kena meraba lah guna tangan dengan kaki. Sebab dia punya cekaran dia lembut, kita dapat rasa daripada ni lah, daripada dia punya rapuh dia tu. Dia terasa macam tunggul, kita tersepak sunggul. Macam tu lah. Bahaya. Kena perlu hati-hati lah. Sarung tangan semua, baju semua kena pakai dengan lengkap. Baju kena 3 lapis. Takut kena ampai-ampai. Sebab sahabat kita orang dah 4 orang masuk hospital sebab kena ampai-ampai, kena patuk ular, kena sengat ikan yang berbisa kan. Pelbagai bahaya menanti, namun demi sesuap nasi, mereka cekal menghadapinya. Seperti Ifan, Khairul Anwar juga terpaksa berhijrah dari mencari rezeki di darat ke laut. Dia yang sebelum ini bertugas sebagai pengiring keselamatan orang kenamaan di Kuala Lumpur, terpaksa pulang ke Melaka setelah diarahkan mengambil cuti sementara oleh majikannya. Detik cemas disengat ampai-ampai ketika mencari beliung sebulan lalu menjadi pengalaman pahit yang tidak mungkin dilupakan. Pengalaman saya selama bulan lebih kat 2 bulan ni, semasa tengah cari ramai-ramai macam ni, saya kena sengat dengan ampai-ampai lah. Macam bentuk dia macam obor-obor. Masa tu kena, saya rasa macam kena karen lah. Macam kena karen. Lepas tu tak tahu nak buat apa-apa, terus saya pun terus jam, badan saya terus cramp, bawah pinggang tangkap, perut kembung. Terus lepas 1 jam daripada kena sengat tu, baru saya naik ke darat dan terus pergi hospital. Lepas tu masuk dekat ICU selama 2 hari lah. Lepas tu masuk dekat ward biasa tu 3 hari. Masa kat ICU tu pun doktor pun banyaklah cuba tolong saya macam mana nak hilangkan bisa kan, pasal saya mengerang daripada pagi sampai ke malam, sampai ke besoknya. Dan diorang rendam saya kat air panas. Suhu masa tu 42 lah. Dia minta, itu je cara yang boleh dia tolong saya. Rendam saya dekat air panas. Masa tu tak tahu nak cakap macam mana lah. Apa yang saya tahu, selepas 2 hari tu pun masih ada rasa bisa-bisa, tapi masih boleh tahan lah dengan ubat. Masa kena tu memang saya cakap saya dah tak nak turun lagi ke laut lah. Memang ada cakap. Tapi orang kata dah PKP ni kan, tak turun tak ada benda yang kita nak jual. So saya turun jugalah, gagahkan diri turun juga. Bagi mendapat hasil seperti yang diharapkan, pencari beliung juga perlu mempunyai pengetahuan tentang soal cuaca, terutamanya yang berkaitan pasang surut air laut. Faktor inilah yang mempengaruhi jumlah hasil tangkapan harian mereka. Dalam masa 1 bulan tu ada 4 minggu. 2 minggu air pasang surut besar, 2 minggu lagi air bani. Dalam tempoh 2 minggu tu lah kita orang dapat cari. Itu pun mengikut cuaca. Beliung ni pun tak boleh simpan lama sebab dia dalam tempoh 2 hari saja dia dah busuk. Kita orang kena ambil tempahan, kita ambil tempahan dulu, baru kita orang akan cari dan akan jual lah. Sebab ada peraih datang ke sini yang order 500 ataupun 1000, kami terpaksa kumpul ramai-ramai kita punya grup untuk turun. Kalau nak mengharapkan orang kampung kat sini, memang dah diorang pun boleh datang sini untuk ambil kan. Bagi memastikan rezeki yang ada ini berpanjangan, Irfan dan rakan-rakannya memungut beliung mengikut jumlah yang diperlukan sahaja. Hari ini, rezeki mereka agak murah. Dalam masa 2 jam sahaja, mereka mengutip lebih 900 keping beliung. Itu adalah jumlah tempahan yang telah diterima mereka. Tidak hairanlah jika setiap kali bot yang membawa pencari beliung merapat ke jeti, pasti ada peraih yang sudah sedia menanti hasil pencarian mereka. Dan bagi memudahkan urusan jual beli, Irfan dan rakan-rakan akan mengisi setiap karung mengikut jumlah pesanan. Selain menjual beliung secara pukal kepada peraih, Irfan turut membawa pulang sebahagian hasil tangkapan untuk diniagakan sendiri di rumah.
Pengalaman lebih 10 tahun berniaga di pasar malam memberikan Irfan kelebihan mengenai cara memasarkan hasil tangkapannya. Ternyata, populariti siput beliung di media sosial membuatkan Irfan lebih mudah dan cepat menggamit pelanggan. Berbeza dengan hidupan laut lain yang dijual mengikut timbangan berat, beliung dijual berdasarkan jumlah kepingan. Irfan akan membungkus beliung mengikut jumlah yang diminta pelanggan. Kebanyakan pelanggan yang membuat pesanan adalah mereka yang bekerja di sekitar Melimau. Dalam perjalanan pulang, mereka akan singgah ke rumah Irfan untuk mengambil beliung yang ditempah. Lebihan tangkapan biasanya akan dijadikan juadah makan malam buat Irfan dan sekeluarga. Bagi memudahkan tugas isterinya, Irfan mengopek cengkerang beliung dan mengambil isinya. Kerja mengopek ini perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana cengkerang beliung yang nipis ini tajam seperti pisau. Usai kerja mengopek, isi beliung diserahkan kepada isterinya, Nur Fatin Muhammad Halim. Fatin akan membilas isi beliung dengan air bersih beberapa kali untuk memastikan tiada lumpur atau benda asing yang melekat pada isi berkenaan. Sebelum dimasak mengikut resepi yang diinginkan, isi beliung perlu dikukus terlebih dahulu agar bahagian tengahnya lembut. Untuk malam ini, Nur Fatin menyediakan masakan beliung goreng belada antara menu kegemaran suaminya. Isi beliung yang telah dikukus tadi akan digoreng bersama cili dan bahan-bahan lain. Biarpun sudah menjadi menu yang kerap disaji, keluarga Irfan tetap bersyukur kerana siput beliunglah setiap hari makanan masih terhidang di meja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Detik sukar yang dilalui Irfan membuatkannya lebih menghargai kesempatan penghijrahan yang dikurnia Tuhan. Kemunculan siput beliung di Pantai Siring ketika tempoh PKP 3.0 dikuatkuasakan adalah rahmat buat dirinya dan rakan-rakan. Ibarat sinar yang menerang selepas melalui terowong yang gelap, aktiviti mencari dan menjual beliung membolehkan mereka kembali meneruskan kelangsungan hidup. Setiap masalah pasti akan ada penyelesaian. Berkat kesabaran dan kecekalan tatkala berdepan dengan ujian, mencari siput beliung, meskipun tidak pernah terlintas di fikiran, menjadi satu penghijrahan yang manis buat Irfan, Khairul dan rakan-rakan. Rezeki kan? Hari ini besar-besar. Samudra Biru biasanya tersimpan kepelbagaian jenis hidupan laut. Juga lubuk rezeki buat para nelayan. Tiram pula antara yang diburu oleh pencinta makanan laut eksotik. Maka kini ia diternak dengan skala besar demi memuaskan permintaan penggemarnya. Tanjung Bidara, Dungun Terengganu. Kawasan pantai berbatu ini terkenal sebagai tempat rekreasi dalam kalangan penduduk di negeri ini. Penangan angin sepoi-sepoi bahasa dan hempasan deruan ombak yang mendamaikan jiwa. Turut mewarnai pemandangan di sini adalah ribuan teritip yang memenuhi permukaan batu.
Di negeri Darul Iman ini, tiram bukan hanya boleh diperolehi di tepi pantai, malah terdapat penduduk tempatan yang menternaknya di muara seperti di Kampung Mercang. Rohani muda atau lebih mesra disapa sebagai Kak Ani antara nelayan sungai yang melakukan aktiviti itu sejak 3 dekad yang lalu. Kapur ni kebanyakannya pihak perempuan tu kalau memang cari titik lah. Sebab kebanyakan sini suami kebanyakan nelayan. Jadi kalau untuk orang kata menambah pendapatan tu, orang perempuan sini memang turun. Lepas tu sini kawasan ni, sini macam kawasan ni sepupu Kak Ni tau. Lepas tu pula dia macam sini ada 2 orang Lepas tu belah sana orang lain, belah sana pula orang lain. Dia semua sekali dalam 11 orang rasanya. Peternak tigang Hampir separuh populasi wanita penduduk di kampung ini menjadikan penternakan tiram sebagai mata pencarian mereka. Molek kau tu ada nampak tiga boleh tapi turun seorang-seorang. Penternakan akan berpandukan pelampung sebagai penanda lokasi tiram yang diternak oleh pemilik yang berbeza. Kita nak tahu kawasan kita tu, kita berpandukan pelampung ni lah. Lepas tu bawah pulak kita letak tali pulak. Sebab bila menyelang kan tak nampak dah pelampung. Sebab itu tali pun kena ada bawah. Bila orang menyelang tu dia pun nampak tali. Ni kawasan orang ni. Ni kawasan orang ni. Gitu je lah kita nak tahu kawasan. Tiram atau dikenali sebagai teritik oleh penduduk di sini adalah haiwan akuatik bercengkerang yang hidup dalam habitat air masin. Namun, ia boleh diternak di sungai kerana berada di muara yang masih mempunyai campuran air laut. Tetapi, uniknya yang dibiak di sungai ini mempunyai beberapa saiz. Kalau kita nak tahu grade A, grade B, kita tengok pada kulit. Tengok kulit. Ni kulit ni licin. Belakang pun licin. Ni grade A. Kalau grade B, dia kulit dia tak akan licin. Kulit dia ni memang dia macam geligih lah. Orang panggil geligih. Dia tak sama. Grade A ni kita jual biji dalam RM3 hingga RM5. Tapi bila masuk pasar raya, dalam RM12 sebiji lah. Wanita berusia 48 tahun ini menyambung legasi penternakan tiram dari ibu bapanya. Jika dahulu, selaman mencari tiram hanya dilakukan sebagai hobi sewaktu kecil dan niat membantu orang tua, kini untuk menyara keluarganya. Kan ini biasanya macam besar macam ni berapa bulan? Dalam setahun. Kebiasaannya Kak Ani dan keluarganya akan menghabiskan masa 4 jam untuk mengutip hasil teritik dengan kuantiti 10 ke 20 kilogram. Dan ia bukan satu perkara yang mudah buat mereka melakukan pekerjaan ini kerana mereka perlu menghadapi risiko seperti ketajaman teritik dan ancaman dari haiwan akuatik yang berbisa seperti obok-obok. Saya nak cuba menyelam, boleh? Boleh. Arus sungai seakan sudah sebati dengan hidup Kak Ani dan keluarganya. Namun dia tetap berwaspada gara-gara tragedi yang hampir meraguk nyawanya 2 tahun lalu. Ekoran malang tidak berbau. Paling mencabar sekali hak masa Kak Ani bawa anak Kak Ani, hak tingkatan 6, tingkatan 5, tingkatan 4. Masa tu bukan sini dia dalam bawah jambatan di Serating memang dalang di situ. Tiga-tiga anak Kak Ni suruh turun bawah sebab Kak Ni suruh naik tanya batang. Tiga-tiga hampir lemah. Kalau tu Kak Ni memang Kak Ni rasa memang orang kata memang takut sangat memang sebab tiga-tiga lemah. Lepas tu ada adik Kak Ni cepat-cepat terkejung dia memang selamat adik anak-anak Kak Ni tiga-tiga. Jadi dia orang jadi pegang-pegang kan masing-masing pegang. Hak tu Kak Ni hak rasa cemas sekali. Hak lain memang tak ada. Sungai ni memang selamat. Kecuali saat dia macam bobo gitu je lah. Ikan-ikan
Gitu je lah. Ikan-ikan hok bisa gitu je lah. Bagi Kak Ani dan kebanyakan nelayan di sini, teknik ternakan pada dasar muara akan menghasilkan kulit yang lebih cantik dan mirip dengan tiram dari habitat liar. Aktiviti pencarian tiram boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira musim. Ia sangat membantu, terutamanya ketika ketua keluarga yang bekerja sebagai nelayan laut mempunyai kekangan untuk mencari rezeki ketika musim tengkujuh. Tetapi ia bergantung kepada kerajinan masing-masing juga. Dan biasanya, setiap hari dengan kudrat pencarian Kak Ani, hasilnya mencecah 20 ke 50 kilogram isi tiram. Kuantiti yang dicari juga bergantung kepada permintaan daripada peraih dan pelanggan. Usai tiba di darat, tiram yang baru dikutip akan diketuk dan dikeluarkan isinya sebelum ia dijual ke pasaran. Bagi menjimatkan masa dan demi menjaga kualiti tiram, cara untuk mengeluarkan isinya juga mempunyai teknik yang tertentu. Kalau kita nak tahu isi dia, kita kena kita tengok kalau licin ni di belakang, kalau nampak macam ke tajang ni, ni depan. Kalau kita nak ketuk tu memang kena ketuk belakang. Sebab bila kita ketuk belakang senang kita nak katuk nak ambil isi dia ni. Sebab ni ia putih ni. Ia putih dia duduk di belakang. Ikan dia duduk di depan. Gitu. Dia kalau ada isi molek ni, semangat dia tu ada. Kita masa kita akak ni, kita rasa dah semangat. Tu tahu dia hidup. Kalau kita ambil tu rasa rengang je. Memang mati tu. Menjadi rutin bagi kebanyakan wanita di Kampung Mercang, Terengganu untuk menyelam mencari tiram di kawasan muara sungai. Kak Ani antara individunya. Dia bergantung kepada pencarian haiwan bercengkerang ini demi kelangsungan kehidupan keluarganya. Jam 5.30 pagi. Tak kala ramai yang masih diulit mimpi, penternak tiram di kampung ini sudah memulakan pagi mereka dengan menerima kunjungan peraih dari Johor Bahru. Setiap pagi, penduduk kampung yang mencari tiram akan berkumpul di sini bagi menjual hasil ternakan mereka kepada Liao Jit Cheng. Peraih yang berusia 78 tahun ini telah mengambil stok tiram daripada penduduk kampung di sini sejak dari tahun 1980-an lagi. Okey, Simang. Hari ni berapa kilo dah dapat teritik? Lepas 60 dah. 60. Biasanya berapa? Biasa 100 lebih 200. Jadi hari ni kurang sikit. Ini ada banyak kurang. Kenapa tu? Biasanya. Air main pasal. Air tinggi. Orang tak boleh ambil. Kenapa Angka nak ambil kat sini? Kenapa selalu beli teritik kat sini? Sini saya dulu duduk Terengganu 38 tahun. Sambil member dah. Kawan. Kerana saiz, harga dan kesegaran tiram yang ditawarkan, Ah Cheng sanggup meredah hampir 500 km bagi mendapatkan hasil tiram untuk restoran laut yang diusahakannya di Johor Bahru. 3 kilo. 11 kilo. 12 tolak baku sekilo jadi 11 kilo.
Setiap bulan, isi hasil laut ini akan diborong oleh Ah Cheng sebanyak ratusan kilogram dengan harga RM20 sekilogram. Rutin Kak Ani sebelum menceburi aktiviti menyelam mencari tiram adalah menjual nasi sarapan pagi. Dan pencarian makanan eksotik itu sekadar meringankan beban suaminya. Namun, semenjak suaminya terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menyara keluarga, membuat Kak Ani menumpu sepenuh perhatian pada rezeki tiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minyak titik hari ni. Mak bila ni? Mareng. Lama dah nak makan titik ni. Boleh tu. Timbang sekilo. Sekali. Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan isi tiram dengan kuantiti yang banyak, mereka disarankan untuk membuat tempahan terlebih dahulu. Harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diletakkan kepada peraih. Setiap kilogram dijual dengan harga RM20. Kampung Mercang, Terengganu. Radiana Embong adalah seorang penggemar makanan laut terutamanya tiram. Sudah menjadi kebiasaan buat anak jati kampung ini menyediakan menu kegemarannya itu sendiri. Dan tidak sukar buat Radiana memasak tiram kerana cengkerangnya sudah sedia diasingkan oleh peniaga di kampung ini. Hari ini, dia akan menyediakan beberapa lauk hidangan tengah hari berasaskan tiram yang sering dinikmatinya sejak dari kecil. Kita daripada kecil ke dah. Memang kita keluarga Kak Nan ni memang terdedah dengan tritik. Sebab kita pula tu kawasan nelayan. Jadi hidangan kita tak kira ketika panas ke ribut musim tengkujuh mana lauk dia. Yang boleh ada setiap masa. Masakannya tidak syarat dengan bahan yang lain. Ia bagi mengekalkan kesegaran rasa tiram. Titik ni sebenarnya tak ada masalahnya lah. Jadi kita boleh basuh macam biasa dengan air lalu je. Basuh sebersih-bersihnya sebab ketika orang katuk tu, dia akan ada habuk-habuk dia. Habuk-habuk tu perlu kita bersihkan. Kalau tak, kalau anak-anak kecil termakan, mungkin membahayakan dia lah. Tiram antara hidangan yang sesuai dinikmati dengan pelbagai menu masakan. Bagi keluarga Radiana, mereka menikmatinya dengan lauk pauk seperti masak lemak kepala santan, namprik pau dan telur dadar bersama nasi. Jika di restoran makanan laut, teritik ini biasanya disajikan dengan menu masakan mentah maupun bakar. Namun sudah menjadi norma di kampung ini, teritik kebiasaannya disajikan dengan pelbagai jenis lauk. Jadi sekarang ini saya ingin merasai teritik masak lemak kepala santan. Betul? Rasanya mirip seperti kerang, tapi bezanya teritik mempunyai rasa yang lebih berlemak. Jadi sekarang ini saya ingin merasai teritik mentah pula.
Titik yang kalau mentah ni kita macam mana cara nak makan? Biasa kalau kita makan, Mhm. kita perah dengan lemon. Perah je. Macam tu je? Bismillahirrahmanirrahim. Tiritik yang mentah ini mempunyai rasa yang berlemak, sama juga seperti tiritik yang telah dimasak. Namun bezanya, tiritik yang mentah ini mempunyai tekstur yang lebih kenyal berbanding tiritik yang telah dimasak dengan pelbagai jenis lauk tadi. Tiram enak dimakan mentah atau dimasak. Makanan laut yang tinggi dengan protein ini sesuai dijadikan variasi juadah dan dinikmati tanpa mengira masa. Baik makan tengah hari, minum petang maupun makan malam. Keenakan dan kesegarannya mampu menggamit selera penggemarnya. Setiap hari, puluhan cengkerang tiram grade B akan dikupas. Isinya akan diasingkan sebelum ia dijual di pasaran. Ini akan menghasilkan banyak sisa kulit tiram yang tidak digunakan. Bagi mengelakkan pembaziran dan pencemaran alam, Kak Ani akan menyemai kulit tiram yang terpakai di dasar muara sungai. Ini bagi melahirkan isi tiram yang baharu. Selepas kita katok tigang, kulit dia kita buang balik dalam sungai. Sebab bila ada anak-anak dia kecil-kecil, anak dia kecil-kecil dekat, dia akan membesar balik. Hak tu maknanya boleh, maknanya orang kata hasil kita tak akan putus lah. Maknanya kita boleh ambil umur setiap tahun, hasil tu memang ada. Rajin malah kita je lah. Setelah ia ditabur, hasilnya boleh dikutip setelah usianya mencecah 8 bulan hingga setahun. Dari muara ke darat. Bukan sahaja memuaskan rasa penggemar makanan laut eksotik, tiram banyak jasanya buat setengah insan. Kalau ikutkan hati tu memang nak suruh anak-anak berjaya, nak suruh anak-anak kerja sedap. Tapi kenapa jauh dok sudut hati Kak Ni, kalau boleh tiritik ni Kak Ni tak boleh pupuh lah. Minta-minta maknanya ada biar ada seorang maknanya ikut jejak lakuh Kak Ni ni, maknanya dia orang berjaya pun kerana hasil tiram ni. Biar hasil tiritik ni boleh orang rasa sampai untuk selama-lamanya.